Saya nak membawa satu tajuk yang famous lah, yang favorite. Kenapa orang Islam kena kaya? Kan tajuk tu orang suka kan? Kenapa kita kena kaya? Sebab kita ni biasalah orang bisnes kan, tapi along the way saya minta, ya Allah Tuanku, berilah ilham kepadaku untuk apa tajuk yang aku nak share dengan tim ni. Dia datang tajuk tu. Beberapa kali bila saya Google, saya tengok internet, saya tengok YouTube, tajuk-tajuk tu naik. Iaitu tajuk tentang takwa. Sebab takwa. Sebab sebenarnya untuk orang dalam jutawan ni, nama pun jutawan kan, tim kita ni, saya amat yakin Allah akan bagi kekayaan dekat kita. Siapa yang buat sungguh-sungguh, insya-Allah lambat atau cepat kita akan berjaya, lambat atau cepat kita akan kaya. Okey. Okey. So sebelum nak kaya tu kena tanam dulu foundation yang betul-betul kukuh, supaya nanti bila dah kaya nanti takut ada yang lupa diri. Sebab saya melalui fasa-fasa tu. Bila dah kaya nanti orang nasihat tak apa nak dengar dah, dia macam gitulah gitu. Okey. So, dulu jatuh sebab lupa diri lah, antara sebabnya. Antara sebabnya. So jangan biar pisang berbuah dua kali. Okey. So saya berpesan ni sebab ada pengalaman yang saya lalui. So okey, yang itu yang pertama. Saya akan bawa tajuk takwa. Insya-Allah saya akan ambil masa 30 hingga 40 minit. Okey, yang kedua, konsep bulatan gembira ni usrah. Kan siapa yang usrah ataupun kita kena kaya. Takkan nak miskin kot, kita kena kaya. Okey. Allah tu Maha Kaya. Okey. Konsep bulatan gembira ni dia macam usrah. Kalau kata semasa sekolah dulu, sekolah menengah, masa kita ada usrah kan. Saya hanya berkongsi, saya bukan guru, saya bukan tok guru, saya bukan yang paling berilmu, tidak. So kalau nanti ada orang nak tambah, ada sharing-sharing lain nak tambah boleh. Semuanya kalau boleh bagi saya habis dulu sebab saya punya pengisian sikit je. So kalau nak tambah boleh. Dia umpama macam ni, katakan saya orang Kedah kan, saya share resepi laksa Kedah. Lama tak makan laksa. Lepas tu Laili cakap, Kak kalau kata nak bagi sedap, mak saya kata tambah bawang banyak sikit, contoh. Lepas tu tiba-tiba orang Johor kata, orang Johor tak makan lah ikan temenung lah, contoh. Lepas tu tiba-tiba orang Sabah kata, laksa kami tak masuk santan lah, contohnya. Boleh, perbincangan tu dibolehkan, tapi jangan sampai menghina kan. Jangan sampai menghina, kata apa ni, orang kenal laksa ikan kembung tak sama level. So janganlah macam tu. So sebab saya dapat ilmu pun daripada guru saya dan saya menghormati ilmu guru saya. Okey, so jangan pandang saya guru, jangan pandang saya mulia, tidak, saya orang biasa macam korang semua. Saya takut sebenarnya bila saya berkongsi ni kan. Orang hampa nampak tiba-tiba keluar masa Kedah. Hampa nampak macam saya ni bagus konon-konon, tapi tiba-tiba saya buat benda tak bagus, hampa kata masa lain lupa macam tu noh. Tak sangka macam tu. Faham tak? Saya orang biasa. Saya orang biasa dan banyak kesilapan yang mungkin saya akan buat ke depan. Okey. So, okey. Dan antara benda yang saya doa, kenapa saya buat tajuk ni? Antara doa saya minta, ya Allah Tuhanku, izinkan aku menjadi perantara rezeki orang lain, izinkan aku menjadi perantara kebahagiaan orang lain, izinkan aku jadi perantara orang yang membawa manusia dekat dengan engkau, manusia mengasihi Rasulullah. Itu yang saya doa. Okey. So, saya buat screen sharing. Screen sharing ni sebenarnya nota untuk saya, tapi mana dia? Hilang. Takwa. Pendek je. 10 tapi mungkin saya tak pergi semualah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ready ya? Okey. Takwa, segala kebaikan dan akhirat terhimpun dalam takwa. Ini daripada kitab Minhajul Abidin daripada Imam Al-Ghazali. Takwa ni, segala kebaikan dunia dan akhirat terhimpun dalam sifat takwa ni. Siapa lagi? Maksudnya kalau kita dapat takwa, kita dapat kebaikan di dunia dan akhirat. So orang bertakwa dalam Al-Quran dikatakan orang berjaya. So berjaya dalam syekli tak tentu lagi berjaya. Tapi konsepnya janganlah nanti bila lain kata kita kena berjaya dalam syekli, oh tak berjaya lagi. Tak nak lah, yang tu konteksnya lain. Dia bercakap tentang berjaya dalam syekli, rank up, ada video yang kukuh, itu konteksnya lain. Tapi kita bercakap ni konteks yang lebih wide, maksudnya berjaya dunia dan akhirat. So kena fahamlah bila bercakap tu ada konteks-konteksnya. So orang yang bertakwa adalah orang yang berjaya. Semua orang, saya nak wajibkan, tak nak wajibkan, saya bukan
Saya bukan. Ni pun saya nak ajak semua orang mewajibkan diri macam mana kita bercita-cita nak berjaya dalam Shaklee untuk orang di bisnes kan. Mesti nak berjaya dalam Shaklee, tapi definisi berjaya tu lain lah. Ada orang dia nak rank up, nak jadi master coordinator. Ada orang dia nak lahirkan master coordinator. Ada orang nak income 10,000, ada orang nak income 100,000. Maksud berjaya tu berbeza-beza. Ada orang macam Anissa, dia tak nak jadi master tapi dia nak lahirkan master. Itu konteks dia berjaya. So itu dalam Shaklee, dalam bisnes, dalam kehidupan pun kita nak anak-anak kita berjaya, skor akademik dan sebagainya, dan kita kena wajibkan diri kita ada cita-cita untuk menjadi orang bertakwa. Sebab dalam Al-Quran Allah kata orang yang bertakwa ni orang yang berjaya. So simpan, bawa dan doa, ya Allah Tuhanku jadikan aku orang yang bertakwa. Okey. Apa maksud takwa ni? Kalau dulu tanya saya kata takwa ni takut. Takwa ni adalah khauf dan rojak. Takut, kita takut tapi kita kembali kepada Allah. Bezanya, takut biasa kan. Kalau kita takut harimau, kita menjauhkan diri daripada harimau, betul tak? Kita tak pergilah dekat harimau tu, dah takut. Kalau kita takut COVID, kita jaga SOP, kita ambil vaksin, kita ambil Shaklee, kita menjauhkan diri, kita jaga diri untuk dekat dengan benda tu. Cuba kalau kita tahu ada COVID dekat supermarket tu, sah-sah kita tak pergi. Kena COVID dekat bank tu, sah-sah kita tak pergi sebab kita menjauhi, sebab kita takut. Tapi takut tu adalah khauf dan rojak, takut untuk membuat benda-benda yang Allah tak suka, membuat maksiat, dan kita nak kembali. Takut dan merindui. Lain kan, kalau takut tak mau jumpa dia kan. Kalau cuba takut kat bos, aku menyampah bos aku tak mau jumpa, kalau tak mau tengok muka. Kalau bos tu tak datang, cuti lah, syok gila. Okey. Takwa ni keyakinan yang membuahkan patuh pada Allah. Kita takut pada Allah, tapi kita patuh. Siapa Allah? Tuhan langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Takwa ini mengawal diri dari melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah dan dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kita tinggal. Okay, so ciri-ciri orang bertakwa, surah Al-Baqarah, yang ni sangat famous. So tengok, kalau dulu kan, bertanya apa maksud bertakwa tak tahu. So lepas ni tahulah apa maksud bertakwa. Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi, tu sampai ayat ke-5, dia kata apa? Yang pertama, beriman dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ni siapa? Apa tu yang kita tak nampak? Malaikat, jin, apa lagi? Qadar dan qadar. Ramai orang, saya sebut semua dulu. Okey, mendirikan solat, mendirikan solat orang yang bertakwa, menginfakkan harta. Nampak tak? Infakkan harta tu jatuh selepas solat. Maksudnya penting untuk kita jadi kaya lah. Nak infak harta macam ni kalau tak kaya. So orang Islam mesti kaya. Orang Islam mesti membangunkan ekonomi Islam. Kita alhamdulillah Allah bagi kesedaran ke kita dalam grup bisnes, kita mesti kaya untuk membantu orang lain, untuk berzakat, untuk berinfak. So menginfakkan harta dan berzakat ni adalah salah satu bisnes dengan Allah. Dia panggil apa? Apa Quran saya tak ingat, tapi bisnes lah, bisnes dengan Allah. Di mana bisnes yang tak akan rugi adalah berbisnes dengan Allah. Kita menginfakkan harta ataupun berjuang, berjihad. Tapi kita tak mampu nak angkat senjata, betul tak? Kalau kata mercun bunyi banyak meriah sikit pun kita dah bising nak tidur. Contoh kalau kata malam Chinese New Year, malam Merdeka tu kita dah bising, apa ni? Cuba kalau orang Palestin di sana, yes, infaknya adalah nyawa. Kita berjuang, berjihad, kita tidak nak angkat benda berat pun, kita nak angkat senapang pun kita takut kan. Okay. Beriman kepada Al-Quran, baca Al-Quran, beriman, beramal, semua yang ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. InsyaAllah bila kita beriman dengan Al-Quran, kita berimanlah dengan kitab-kitab yang terdahulu. So beriman pada hari akhirat. Okay. So dekat ayat itulah sekali, apa ayat last sekali, dia kata orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berjaya. Okay. Ulaika humul muflihun. Muflihun ni orang-orang berjaya. Orang bertakwa ni sama dengan orang berjaya. That's why kita kena ada target untuk jadi orang berjaya. Okay, beriman dengan perkara gaib. Contoh perkara gaib apa? Masa depan kita tak tahu. Bonus. Siapa tahu bonus hujung bulan ni berapa? Siapa tahu bonus hujung bulan saya ni confirm 33,333. Tak, kita tak tahu. So kita kena beriman. Bila kadang-kadang bila kita target kita tak sampai, kita kecewa. So
kita tak menerima lah qada dan qadar tu. So kita target kita doa-doa, dapat tak dapat tu urusan Allah. Allah nak bagi cara mana tu ikut suka Allah. So itu beriman dengan perkara-perkara ghaib, beriman dengan qada dan qadar. Tak semua orang boleh beriman dengan qada dan qadar. Saya bagi contoh lagi kan. Ini ustaz dah bagi contoh, dia kata Pak Haji pergi masjid. Pak Haji ni pergi dengan ceramah apa semua, lepas tu keluar-keluar kasut dia yang mahal hilang. Dia keluar-keluar dia mencarut. Apa tu, kata benda-benda tak elok tu, maksudnya dia tak redha kasut dia tu hilang. Orang yang beribadah, solat, puasa, berzakat, tak semestinya dia boleh beriman dengan qada dan qadar, yang mana Rasulullah kan hadis iman, Islam dan ihsan tu, malaikat Jibril dia disebut sesungguhnya rukun iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, rasul, kitab, beriman pada hari kiamat. 5 ni dia sebut direct je, tapi dekat qada dan qadar tu, dan kamu beriman kepada qada dan qadar, penekanan kepada qada dan qadar tu, so kena beriman. Okay, so next. Okay, ni bolehlah nak ni makna takwa dalam Al-Quran. Ni Imam Al-Ghazali. Kalau ikut ada 259 ayat yang berkenaan dengan takwa. Tapi disimpulkan ada 12 dia bagi dia kumpul, dia buat pengumpulan 12 lebih kurang 12 kategori lah. Pertama pujian, perlindungan dari musuh, pertolongan Allah, keselamatan, rezeki yang halal, kebaikan beramal, keampunan Allah, kecintaan Allah, amal yang diterima, kemuliaan dan kehormatan, kabar gembira atau busra, terhindar daripada neraka, kekal dalam syurga. Cuba baca 12 ni, ya Allah. Allah dah janji dah semua. Siapa yang bertakwa dia akan dapat semua ni. Dia punya marketing plan tu. Marketing plan dia, siapa yang bertakwa dapat semua ni. So kalau marketing plan Syekh kita yakin kan ni marketing, bukan marketing, dia panggil apa? Compensation plan untuk takwa. Siapa yang bertakwa dapat semua ni. So kita kena kejarlah menjadi orang yang bertakwa. So saya akan select lah, saya tak akan tunjuk 12 ayat tu. Yang pertama, pujian. Allah puji jika kamu bersabar dan takwa, ia termasuk dalam perkara yang diutamakan. So puji. Kita ni seronok tak kalau upline puji? Seronok. Contohnya upline kata, tahniah awak berjaya, upline tulis dekat Facebook, upline tee up dekat grup. Sedikit sebanyak kita akan rasa macam upline tu sayang kita, upline tu puji kita. Faham tak? Ataupun ada orang puji kita lah, Perdana Menteri ke contoh, orang-orang besar puji kita, kita akan rasa macam wah dihargai, rasa bahagia contoh. Yang ni bukan cerita tasawuf, orang tasawuf lain, dia tak besar dengan pujian, dia tak mati dengan kejian, tak apa. Yang ni yang orang biasa, orang awam. So nak tak nak kita akan rasa macam kita buat sesuatu, orang nampak kan. Tapi ni Allah puji. Siapa yang puji? Allah yang puji. So sangat banggalah bila orang bertakwa, sangat bahagia bila orang bertakwa tu dia mendapat pujian Allah. Okay, next adalah alamak dia ni lah, dia lindung. Okay. Sekejap, macam ni saya nak ubah. Sekejap ubah. Okay. Okay. Perlindungan dari musuh dan tipu daya musuh tak akan memberi kesan kepada kita. Hilanglah. Allah. Awak jadi sini sana saya buka sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jealous semua. Okey, tak apa. Dah stop Zura. Dah stop tapi file ni yang problem kot. Sekejap. Semua selawat. Adalah tu nasihat-nasihat tak benarkan share. Selawat, semua selawat. Yang hari ni semua selawat. Memang benda tu memang ada, serius memang ada. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. September. Okay. Sallallahu alaihi Muhammad. So, okay, perlindungan. Yang ni saya tak buat sebab kalau saya share saya tak nampak atas tu.
Perlindungan dari tipu daya musuh tak akan beri kesan kepada kita. Bagaimana dalam surah ni, ayat ni, dia kata kalau kamu beroleh kebaikan, kemakmuran dan kemenangan, maka akan demikian menyakitkan hati mereka, dan jika kamu ditimpa bencana, maka bergembiralah dengannya, dan kamu sabar dan takwa, maka tipu daya itu tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah mengikuti pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. So Allah janji kalau kita ada musuh, kalau ada orang tak suka kita, ada orang benci kita, bermusuhlah, Allah akan lindung kita daripada tipu daya musuh. Bagaimana? Ada saya dengar satu cerita tu, ada orang dia dia susah tapi dia beriman dan bertakwa. Orang tu nak halau dia keluar daripada rumah, tapi memang tak ada duit ni. Dia doa betul-betul sampai satu masa orang tu tak datang ambil apa tu hutang, tak datang halau dia daripada rumah tu, sampai dia orang beriman kan, dia kontak balik orang tu, kenapa tak datang? Dan kita tak apalah, tinggallah. Sebab Allah uji dia lah dengan benda tu, tapi bila dia memohon pertolongan dan dia orang beriman dan bertakwa, Allah akan lindungi dia. So, okay. Yang seterusnya adalah nusrah. Nusrah ni bantuan, pertolongan Allah. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sungguhnya orang berserta orang-orang bertakwa dan orang-orang berusaha memperbaiki amalan antara kamu. Allah janji ni, siapa yang bertakwa, siapa yang bersabar, Allah akan sentiasa bersama. Kejap saya try share sekali lagi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ni ayat famous. Siapa tahu? Siapa tahu ayat ni? Keselamatan dan rezeki yang halal. Ni masa kecil-kecil pun dah famous ayat ni. Siapa tahu? Ayat 1000 dinar. Yes, ayat 1000 dinar. Kan orang dulu-dulu kan pelekat kan ayat 1000 dinar ni dekat kedai. Pelekat kata ayat murah rezeki, ayat rezeki, padahal sebenarnya kita kena beriman dengan ayat tu. Kita kena faham apa Allah pesan dekat ayat tu. Surah At-Talaq ayat 2 dengan 3 dia kata, Allah kata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan nescaya Allah akan menjadikan jalan keluar kepada semua permasalahan, semua permasalahan. Yang tu yang kita nak suruh kita beriman, suruh kita jadi orang bertakwa. Kita tanpa ayat tu tak faham apa maksudnya pun. Kadang-kadang amat tak faham apa maksudnya pun. So Allah suruh kita jadi orang bertakwa. Lepas tu nescaya akan dijadinya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan, serta memberi rezeki daripada jalan yang tak terlintas di hatinya, jalan yang tidak disangka-sangka. Okay. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakkannya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa berlakunya setiap sesuatu. Boleh amal ayat ni sebenarnya, amal, tapi kita faham apa maksud Allah nak suruh kita buat apa. Allah nak suruh kita bertakwa. Allah nak bagi tahu, kata yang pemberi rezekinya aku yang sumber rezeki. So Allah nak suruh kita bertawakal. Barang siapa yang bertawakal, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Allah akan cukupkan baginya. Kan? So kena berimanlah dengan ayat ni, beriman dengan firman Allah ni. So kalau kata kita beriman, insya-Allah kita tenang. Kita cuba sehabis baik. Kalau kita dapat, kita bersyukur. Kalau kita tak dapat, kita sabar. Okay, next adalah tak nampak juga. Okay. Next adalah terhindar daripada api neraka. Apa lagi kita nak? Perlindungan di akhirat nanti, di mana pada saat itu tidak ada siapa yang dapat melindungi kita kecuali Allah. Allah janji siapa yang bertakwa, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Hebat tak orang bertakwa? Dekat dunia Allah bagi jalan keluar, dekat dunia Allah bagi rezeki, dekat dunia Allah bagi bantuan, Allah tolong, dekat dunia Allah lindung daripada musuh. Di akhirat Allah hindar daripada api neraka, lepas tu kekal dalam syurga. Syurga yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Dan segeralah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhanmu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Cuba bayangkan kalau kita dapat rumah hari ni, rumah 1 juta lah, 1.5 juta. Kan? Impian kita kan? Nak rumah 1.5 juta, nak rumah, saya punya impian nak rumah tepi laut, nampak laut. Saya suka, kalau kata dream house saya bayangkan macam duduk, siapa yang pernah dekat KK, dekat Meridian Hotel,
nampak laut malam-malam. Saya suka tengok laut. So itu antara impian-impian. Bagaimana Allah boleh bagi syurga seluas langit dan bumi, ya Allah. Okey, kita tinggal. Okey, kemuliaan dan kehormatan Allah bagi. Wahai manusia, okey, wahai manusia, surah Al-Hujurat ayat 13, wahai umat manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah yang lebih takwanya di antara kamu. Maksudnya ni Allah jadikan lelaki perempuan ramai berpuak-puak, berkaum-kaum, Melayu, Cina, India, Jawa, Arab, semua-semua. Tapi Allah kata siapa yang paling mulia? Orang yang paling bertakwa di antara kamu. Bukan kerana bangsanya, bukan kerana dia Arab, bukan kerana dia Jawa, bukan kerana dia Melayu. Takkan Melayu hilang di dunia kan? Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. So nak jadi orang paling mulia, jadilah orang bertakwa. So okey, yang ke 9, 10 ni 10 ni 10. Bushra. Bushra ni kabar gembira. Ada tak anak yang nama Bushra? Saya suka nama Bushra. Okey. Dia kata wahai wali-wali Allah itu orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. So untuk mereka sajalah kebahagiaan dan mengembirakan di dunia dan akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji Allah yang mereka itu kejayaan yang besar. So Allah bagi kabar gembira dekat orang-orang yang bertakwa. So sebab apa saya tunjuk ayat-ayat Quran? Sebab ayat Quran ni janji Allah. Ayat Quran ni kalamullah kan. Kita beriman. Allah janji ni. Kalau kata Shekeli kan, compensation plan. Okay, 3C, cash. Apa lagi? Cash, convention. Okay. Car. Okay. Car, kita yakin kan? Co-host tolong mute kan? Okay. Kita yakin betul-betul kan? Kita yakin itulah yang kita jaga dekat tim kita. Itulah yang kita yakini. Benda tu Syekh boleh bagi, Syekh boleh bagi income yang tak ada ceiling. So downline boleh potong rank upline, downline boleh potong bonus upline. Yes. Semua itu manusia dan kita yakin. Ini siapa yang bagi? Yang menciptakan Rabb kita, Allah, yang memberi kita, yang pemilik langit, bumi dan pemilik alam semesta, yang kita wajib yakin. Ini adalah untuk meyakinkan kita. Okey, ni slide tadi. So, lagi last. Dia kata apa? Tengok sebelah kanan. Dia kata 5 perkara. Siapa yang ingin bertakwa kepada Allah hendaklah menjaga 5 perkara kerana 5 perkara ni adalah usul. Tadi kan ciri-ciri orang bertakwa tadi kan saya sebut yang jaga solat, yang beriman pada perkara-perkara ghaib dan sebagainya. Sampai yang last tu Allah janji siapa yang bertakwa dia adalah orang yang berjaya. Ini adalah daripada kitab Minhajul Abidin. Dia kata siapa yang ingin bertakwa kepada Allah hendaklah menjaga 5 perkara ini. Kerana 5 perkara ini adalah usul. Usul ni yang utamalah, yang asas tu. Okey, mata kita. Selalunya mata ni ditujukan kepada lelaki lah. Sebab lelaki dia suka tengok keindahan wanita. Keindahan wanita. So wanita kena menjagalah auratnya, wanita kena menjagalah akhlaknya. Okay, tapi ada juga wanita yang tidak menjaga mata. Biasalah kita manusia. Saya tak kata kat orang lain, kata kat diri saya. So kadang-kadang kan kena jagalah tambah-tambah yang umur-umur macam saya ni dah 40 lebih ni kan. Kena beringatlah. Contohnya saya tak suka bila macam kata contoh tiba-tiba naik pelakon-pelakon yang handsome. So orang kata jambulah. So kalau kita nak jadi orang bertakwa, kita kena tinggal benda-benda macam tu. Maaflah kalau saya sebut sebab benda tu benda yang betul, tak boleh. Contohnya, bergetar tulang rusuk lah apa semua tu, tak boleh. Kita kena jaga mata kita sebab dari mata ni punca banyak dosa. Okay, faham kan? So saya tak kata orang lain, saya menegur diri saya sendiri. Okay, yang kedua adalah telinga. Ni perempuan. Perempuan suka dengan gosip. Dia tu kan. So mulut. Bila dah dengar, dia cakap. Tapi sekarang mulut kita dekat jari. Komen. Benda yang tak patut komen pun kita komen dan kita tak patutlah. So jaga. So as long as benda tu kita nak gurau tak ada masalah. As long as benda tu
Sebenarnya kalau nak tahu benda tu elok tak elok, tanya hati sendiri. Tanya hati adalah fatwa. Hati boleh mengeluarkan fatwa. Tanya dia, Ustaz, aku buat benda ni betul tak? Contoh. Okay. So telinga, mulut ni perempuan suka, termasuk saya perempuan juga, hati. Hati, rasa dengki, iri hati, semua kena bersihkan hati. So tingkatan-tingkatan hati pun banyak. Kalau ikut masuk kelas ustaz ni 3 jam, dia sebut pasal benda ni je 5 perkara. 3 jam tu pun pendek. So perut, jaga daripada makan benda-benda yang haram, benda-benda yang syubhah, dan juga jangan terlampau banyak makan. Sebab ustaz kata kalau makan banyak, kita malas nak beribadah. Contohnya, perasan tak kalau kata siapa, kalau kita makan banyak, kalau saya makan banyak, saya makan lewat, saya susah nak bangun tahajud. Sebab badan kita dah tak larat kan. Badan kita dah tak larat sebab sepatutnya sistem kita dia proses 4 jam sebelum tidur, tapi kita makan tak ikut masa, kita tak jaga betul-betul perut kita, maka kita akan malas beribadah. Itu je. Okay. Ada siapa-siapa nak tambah? Dapat sesuatu tak? Dapat sesuatu. So lepas ni kita nak jadi orang kaya, tapi orang kaya bertakwa. Jangan kata antara berkaya dan takwa nak pilih yang mana, tak payah pilih, ambil dua-dua. Saya nak jadi orang kaya yang bertakwa. Ya, OKB, orang kaya bertakwa. Okay, alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tambah? Apa yang Mas Laila share, apa yang siapa pun lah share. Kalau rasa belum faham, minta doa Allah bagi kefahaman. Sebab kita ni ramai dan kefahaman kita lain-lain tingkatannya. Dan nanti macam ni Mas Laila ada record kan. Seelok-eloknya kalau rasa tak berapa faham, ulang dengar. Sebab setiap kali ulang dengar tu akan dapat kefahaman baru. Sebab ilmu tu dia berlapis-lapis. Dan hijab kita pun berlapis-lapis. Mungkin waktu ni hijab lain, waktu lain hijab lain. Jadi mungkin lain waktu tu, lain hijab yang terbuka, lain ilmu yang masuk. So memang macam saya cakap lah kan, repetition is the key of success, istiqamah wal mujahadah. Itu kena, kalau rasa tak faham, ulang. Baguslah recording ni. Kalau rasa nak ni, tengok balik, ulang balik. InsyaAllah lah nanti dapat kefahaman hakiki tu. Saya doakan semua termasuk diri saya sendirilah. Ni Anissa cakap yang sebelum ni masa selawat kan, Anissa kata kalau yang muttaqin, itqan, ihsan, iman dengan Islam tu kan, itqan yang paling tinggi kan. Itqan yang paling tinggi, muttaqin. Cuba ulang sikit. Dia sebab kita ni macam nak cakap, dia sebenarnya ilmu tasawuf ni kan, sebenarnya dia merangkumi, dia adalah ilmu self enhancement, self development yang paling power sekali. Dia lebih power daripada yang barat punya lah. Cuma kalau kita faham, kena faham konteks, dan nak faham konteks tu kena berguru lah. Dia macam yang saya cakap, Islam tu dia Islam saja, Islam sebab dia mungkin dia Islam tapi dia belum, imannya belum sampai. Macam tu lah, ni saya cakap secara mudah lah, saya tak cakap dalam sebab takut tak faham kan. Ya, ringkas je. Dia iman saja. Dan kalau ada iman tu, dia lebih mendalam lagi, dia kena ada ihsan. Bila orang dia ada ihsan, dia Islam, iman, ihsan, dan paling mendalam ialah itqan. Orang Islam tak semestinya dia beriman. Tapi orang beriman insya-Allah dia Islam. Orang yang ada ihsan tak semestinya dia itqan, tapi insya-Allah dia ada Islam dan iman. Itulah. Dan yang itqan ni, itulah muttaqin ni yang bertakwa, yang mesti kupas malam ni. Dia ada semua Islam, dia ada semua iman, dia ada semua ihsan, dan dia ada juga itqan, takwa. Dan nak mencapai takwa ni sebenarnya tak mudah, saya pun belum sampai lagi. Tapi masih dalam perjalanan lah, kita sama-sama pimpin tangan lah. Tapi jangan risaulah, when the student is ready, the teacher will appear. So when you are ready, Allah akan angkat hijab tu dan masa tu ilmu akan masuk. Dan benda tu ialah satu perjalanan. Jangan rasa kenapa aku tak faham, kenapa aku macam ni. No. Kena embrace, you have to embrace everything. Apa yang you faham sekarang, you syukur. Dan apa yang you faham sekarang, you amalkan dulu. Bila you faham dan you syukur, walaupun you tak faham tapi you syukur, Allah akan bagi you kefahaman lagi. Sebab you syukur dengan apa yang you ada. Dia jangan kata kenapalah aku tak faham untuk cakap, kenapa? No. Cakap, ya Allah terima kasih Allah, aku belum faham. InsyaAllah sampai masa kau akan bagi aku kefahaman. Kena buat macam tu. Kena maksudnya jangan kita kena embrace lah, embrace. Embrace ni maksudnya apa saja yang datang kita peluk dia.
Kita jangan tolak dia. Kita jangan kata tak nak. Apa saja yang datang, walaupun benda tu hitam ke, benda tu putih, benda tu baik ke, benda tu tak baik, pada pandangan kita, sebenarnya semua benda adalah baik. Semuanya ada satu perjalanan yang cantik, yang kita tak nampak. Kita yang dangkal ni, sebab kita dangkal, kita tak nampak. Dan sebab tu kena berguru. Sebab guru ni dia nampak. Sebab guru tu dia dah melalui perjalanan tu. Sebab tu kena ada guru. Sebab guru ni dia nampak, dan insya-Allah kefahaman tu lebih laju masuk. Sebab kita ada guru yang dia akan bantu buka hijab tu, dan dia akan bantu masukkan ilmu tu. Sebab guru ni dia tahu lubang kita kat mana, dia tahu kita punya tu kat mana, dia nampak sebab dia kenal kita, dan dia akan bagi kita based on apa yang kita perlu pada waktu itu. Dan benda tu adalah tak sama setiap orang. Itulah dia. So kena minta doa pada Allah, ya Allah jadikanlah aku insan yang bertakwa. Dan ni satu petua lah yang saya memang amalkan, dan anak-anak saya pun saya buat. Setiap kali mengaji mesti baca Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah ayat 1-5. Setiap kali buka Quran baca Al-Fatihah dengan Al-Baqarah ayat 1-5. Ini memang saya buat daripada kecil dulu. Dulu saya tak faham kenapa, tapi bila saya dah besar ni, apa saja yang berlaku sejak kecil dulu saya faham kenapa Allah susun macam tu. Dan saya rasa itu satu petua yang bagus lah. Sebelum nak mengaji, buka Quran, baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah 1-5, Alif Lam Mim tu. Setiap kali. InsyaAllah dia akan masuk lah. Kita nak baca Quran, buka di depan tu dulu. Baca depan tu dulu baru. Sebab tu ada sebab benda tu kenapa dia di depan mushaf tu. So baca. Jangan terus masuk baca kat surah yang kita nak baca. No. Baca depan tu dulu. Itu antara jalan-jalan untuk mendapat lah. Semua pun daripada Allah. Ini saya share je lah. So doa nak sampai jadi muttaqin. Nak doa dapatkan itqan tu lah. InsyaAllah Allah akan buka jalan tu. Bila kita bersedia, ilmu tu akan sampai, hijabnya akan terbuka, dan ada guru yang akan datang. Sebab guru ni dia cuma datang bila orang tu dah bersedia. Kalau orang tak bersedia, guru cakap pun orang tu tak faham. So guru dia akan bagi ikut tingkatan, ikut level. Itu sajalah kot saya rasa. Ya, terima kasih Nisa. Ada siapa lagi nak tambah? Dengar dekat ustaz dia ke, atau guru dia ke? Cepat. Kalau ni 109 orang dia cakap, ada orang boleh sebut, boleh amalkan nanti, pahalanya mengalir insya-Allah. Ada? Okey, tak apa. Okey. Ada satu lagi. Pentingnya menjadi orang bertakwa ni, kalau perasan semua perempuan kalau nak tahu khutbah Jumaat itu kan ada rukun, ada 4 ke 5 rukun. Salah satu rukun dia adalah wasiat menjadi orang bertakwa. Kan? Kalau rukun ni maksudnya kalau tak wasiat dalam khutbah menjadi orang bertakwa, tak sahlah khutbah tu. So kalau perasan, kalau pernah dengar khutbah dia kata ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lepas tu ada lagi usikum wan nafsi bittaqwa bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Disebutkan takwa berjaya dunia dan akhirat. So pentingnya menjadi orang yang bertakwa. So alhamdulillah selesai. Ada siapa-siapa nak tanya apa? 112 orang. Ada siapa boleh tolong tangkap gambar? Siapa boleh tolong tangkap gambar, tolong snap sementara tu. Okey, selesai sharing saya 10-6 minit. Ini snap atau apa? Ada apa nak tambah? So lepas ni insya-Allah doakan bulan depan saya bawa topik kenapa orang Islam kena kaya. Kena jadi jutawan, kena jadi billionaire. Kena kaya lah. Kenapa? So doa sekali Allah bagi tajuk lain juga. Tajuk lain kita bawa masa selawat kan. Kita plan awal tu kan. Memang saya nak bawa tajuk lain, dapat tajuk tu. Asyik jumpa tajuk tu, Allah nak bagilah tu. Okay, so moga-moga apa yang disampaikan ni macam saya kata tadi, macam Anissa kata tadi, kena berguru. Saya cuma menyampaikan, cuma sharing dan sangat surface, tak nampak lagi dalam tu. Mungkin lepas ni boleh guru, banyak je guru-guru. Kalau tak boleh bertalaki one to one sekarang ni ada
Zoom kan, ada session yang ada syllabus penuh. Sebaiknya macam tu lah, jangan tengok dekat YouTube. Kalau YouTube ni dia lompat-lompat. At least bermula dengan ada kelas tasawuf ke apa, pasal qalbun salim ke, tauhid yang asas tu ke, masuk yang kita boleh berguru lah, tengok muka guru, guru menyampaikan, kita tanya, guru boleh jawab. Sekali tu dulu. InsyaAllah guru tu akan sampai antara salah satu jalannya adalah banyak berselawat. So alhamdulillah, bila Nai dah buat selawat pagi-pagi, saya sangat bahagia. Lat pun dah buat selawat pagi-pagi, sangat bahagia. Benda tu tak dapat dekat orang lain, insyaAllah dapat kat diri sendiri, insyaAllah dapat kat family kita, dapat kat tim kita, insyaAllah. Semua tu ada keberkatan. Okay? So, all the best untuk bulan 9. Akan masuk apa? B-Complex, ESP. Jangan saya stop dulu, saya stop.